Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim ila bi khair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimulakan al-fadhil tuan pengursi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, fadil ustaz-ustaz, muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya. Allah masih dan tetap memilih kita dapat kita solat maghrib berjamaah, kemudiannya duduk sebentar di dalam majlis ilmu. Moga-moga perkongsian kita di atas tajuk pada malam ini dapat mengingatkan kita dan mengalertkan kita bahwasanya perkara ini pasti akan berlaku, sama ada kita suka ataupun tidak, kita tunggu ataupun kita tak tunggu, dia pasti berlaku. Jadi tuan-tuan, malam ni melalui bacaan kitab kita Huru-Hara Hari Kiamat, tu karangan Ibn Kathir, dalam tajuk dekatnya kiamat tu, kan, dekatnya kiamat tu. Alhamdulillah kita ni rata-rata lah, khususnya mazhab Syafi'i ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada rukun iman itu, bahawa satu hari nanti akan berlakulah kiamat. Tu. Jadi tajuk ni Nabi nak cerita apa? Jauh ke dekat sebenarnya kiamat ni? Kan, tajuk dia dekatnya kiamat. Muslim, yang ni Imam Muslim meriwayatkan daripada sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Aku dan kiamat dibangkitkan seperti kedua-dua belah jari ini. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Muslim sendiri. Tu. Kiamat ni bermula bila? Hari nak kiamat ni berlaku, kiamat ni kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tu bermulalah bibit-bibit bahasanya dunia ni dah akhir dah, hari kiamat. Nabi kata ni jari dia tu, ni masa bila ni? 1400 tahun dulu. Sebab 1400 tahun dulu yang banyak manusia kata lama lagi kot. Sebenarnya dia bukan kot, dia tak pakai kot punya, kan. Kita kena ingat dia ada dua, kiamat sughra dengan kiamat usra. Kiamat kecil tu bila? Mati tu kiamat kecil lah, kata Nabi Muhammad SAW. Mati tu, kan, bukan enjin mati nak, kita yang mati. Enjin mati tak apa, boleh perhidup balik. Ni kita kalau mati, hang tak usah duk mari duit satu gunung pula nak bayarkan malaikat tu. Nak cari doktor yang paling baik sekali dalam alam ini, nak bayar dia 80 juta nak bagi duit balik, tak? Kot ada ubat-ubat boleh tahan mati pun tak ada satu doktor pun cipta lagi. Nak bagi cepat mati dah. Tu ubat cepat mati. Ubat nak tahan bagi tak mati belum lagi. Kan. Jadi umur yang Allah bagi dekat kita ni sekadar angka je. Kalau kita rajin kita bilang lah. Kalau kita tak rajin jangan bilang. Baik kita bilang tasbih lagi bagus. Tengah kan duk bilang umur. Setiap tahun duk tiup lilin tu 75, 76. Sebenarnya dia tu makin hampir tu, makin hampir. Kita ni makin setahun kita tengok. Sekarang ni dah bulan 10. Maksud nak dekat sangat bulan 11. Habis bulan 11, bulan 12. Bulan 12 habis dah 1 tahun. Masuk pula 2024. Kita duk kata alhamdulillah lah, saya setakat ni sihat lagi lah, alhamdulillah. Sebenarnya tak dah, kita makin lemah.
Kita sedar ataupun tidak, kita makin lemah. Nak genggam pun dah tak kuat dah. Dulu mungkin tuan-tuan ni pelari pecut 100 meter, tak kira lah 100 meter dalam guni ke, tiup duit dalam tepung kan, tak serah, janji juara lah. Tapi lah boleh? Tak boleh dah, tak boleh laju dah. Kalau lawan lari dengan isteri kita pun, dua-dua tu takkan lari 2 meter boleh lah, 20 meter pun tak lebih lah. Allah nak cerita apa tuan? Secara sedar ataupun tidak, cuma Allah tak beritahu kita je, ni Syekh hang tu dah lemah dah. Oh tu, kita sebab kita berasa kuat lagi tu sebab apa? Macam-macam ubat kuat kita telan. Ubat berani sebab tak ada ubat berani, ubat kuatnya dia telan ubat kuatnya tu, duk berasa diri kuatnya. Sebenarnya kita makin hari makin lemah. Bukan saya kata kat tuan-tuan, saya kata kat diri saya. Tu tuan-tuan, Allahu Akbar. Kan? Nabi kata apa? Aku dan kiamat dibangkitkan seperti kedua-dua belah jari ni. Tu dekat sangat dah. Hampir sangat dah. Kita pun tengok tak ada gap langsung ni. Kok Nabi buat macam tu ke? Akan lama lah sikit. Kita ambil yang jauh kan. Macam tu, renggang tu. Kita tak ambil yang di sini. Dah, Nabi kata macam tu. Kan? Benda nak berlaku kiamat ni, dia satu kejutan. Bukan kok dia mari timbul, dia bunyi daripada barat, naik sikit-sikit, lama-lama kuat dah. Yang Israfil yang Allah suruh tiup sangkakala tu pun, dia satu order saja dia dapat. Allah kata, wahai Israfil, hang nak tiup nanti bunyi dia macam ni. Bukan kata bunyi tut tut tut. Itu Piramli, Piar Tompel. Kan? Kok dia bunyi tut. Tu. Ataupun yang askar duk tiup tu dia panggil last call tu. Kan? Dia ada bunyi puk. Dia punya wave tu gegak. Pum kata. Tu. Maka ketika itu kata Nabi, perempuan yang mengandung ni gugur kandungan dia. Kan? Walaupun Nabi cerita dalam hadis-hadis, Allah pun cerita dalam Al-Quran, ketika itu kiamat ni berlaku, Allah akan kekalkan orang-orang yang munafik, fasik, kafir tu yang tak percaya ni, yang kiamat ni ada ni. Bahasanya satu hari nanti alam ini akan meletup, langit, bintang tu jatuh bertaburan. Kok dia tak percaya. Masa tu barulah Allah buat jiwa dan hati dia tu baru terfikir, jadi rupanya. Kita alhamdulillah Allah bagi kita kesedaran dan hati ni, kita yakin sungguh benda tu pasti akan berlaku dan kita beramal dengannya. Allahu Akbar. Orang yang lalai ni, dan siapa yang bagi lalai? Kan? Orang yang lupa ni siapa bagi lupa? Yang bagi ingat pun Allah, yang bagi lupa pun Allah. Tuan-tuan, bukan kita saja, Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi tu biologi dia macam kita, manusia biasa. Tapi lupanya Nabi tu sebagai sebagai ajaran, sebagai peringatan. Nabi pernah lupa solat asar, sepatut 4, Nabi solat 3 untuk pengajaran kita. Anda kata Nabi tak berlaku macam tu ke atas Nabi, kita pun tak tahu. Jadi dah berlaku pada Nabi macam tu. Kan? Tu. Nabi pun pernah malam tersasar, tak bangun. Nabi manusia biasa. Tapi Nabi Muhammad SAW ni, Nabi ni dia dua kerja dia. Siang ni dia berdakwah sungguh-sungguh, secara fizikal dia guna. Malam ni dia akan bangun untuk minta doa. Apa kerja yang dia lakukan siang tadi? Dia berdakwah kepada orang ke, dia tunjuk contoh ke, dia ajak orang masuk Islam. Malam dia doa, ya Allah, makbulkanlah doa aku ni. Sesungguhnya hidayah milikmu ya Allah. Walhal Allah kata apa? Senang aja. Allah ni senang aja. Allah kata apa? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Allah kata kami boleh. Aku boleh nak bagi semua hidayah, boleh. Tapi dah aku bagi yang aku pilihnya. Kita lah di antara dia. Kan? Boleh percaya bahasanya ada berlakunya hari kiamat. Percayanya kita sikit hari lagi, tak tahu, bukan sikit hari lah, bila-bila jam pun boleh mati. Itu sebabnya kita kadang-kadang jangan duk sonok sangat lah.
Saya tak boleh pesan kepada tuan-tuan ni, memang duk ingat lah, ingat mati Nuh yang di luar sana tu. Hiburan ni tak habis-habis hiburan. Lepas satu-satu anugerah keluar kat TV tu kan. Nak tunjuk hebat ni lah Allahu Akbar tu. Tak pernah lah terfikir tu kan, mujur nak Allah pilih kita tu. Yang pertamanya, dekatnya kiamat menurut riwayat Sahal bin Sa'ad dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut riwayat Muslim, perawi hadis ini menyatakan bahawa dia mendengar Sahal radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan kedua-dua belah jarinya yang di sebelah ibu jarinya, iaitu telunjuk dan jari tengah, seraya bersabda, bu'istu anna was-sa'atu hakaza. Aku dan kiamat dibangkitkan seperti ini. Nabi pesan dan pesan dan pesan. Nabi peringat kita. Jadi eloklah di antara kita ni ada orang yang tolong peringat kita. Wah, imam tentang mati ke, tentang kiamat ke, tentang nak cari ilmu ke, mujur kita berada dalam suasana yang demikian. Kita tidak jauh daripada dakwah ni. Allahu Akbar tuan. Kalau kita jauh tu tuan Allah, macam orang duk Alaska kan, tu jauh ya Allah kan. Tapi makam dia lain pula lah. Macam kita ni, di sekeliling kita ni macam-macam jenis ustaz. Tuan-tuan pun tiap-tiap malam duk baca kitab lah kan. Sebut saja kitab apa, semua tuan-tuan baca lah. Ni kalau kita nak baca kitab Baru Mazi yang pagi Sabtu tu, yang kita duk baca tu, subuh tu, dia ada 22 jilid karangan Syekh Idris Al-Marbawi. Kalau kita baca tu 22 jilid tu, satu jilid dia ada 65 bab. Kita habis dulu ke kitab tu habis dulu kan. Tapi tak apa, Allah pun tak tanya, hang kitab ni habis tak lagi, kitab tu habis dah. Allah tanya, hang habis tak, hang baca tak, tu hang belajar tak, tu saja. Sebab Allah tahu kebolehan kita macam mana, kita boleh pergi tak kat mana ya kan. Kalau belajar ilmu ni pun berapa lama boleh tahan telinga tu? Habis kuat 30 minit ya kan. Masuk ke minit ke 35 ke 40, dia mula. Yang duduk simpuh dia belunjong, yang belunjong dia peluk lutut. Tu ustaz-ustaz kena pandai lah, berhenti terus macam berhenti. Jadi malam ni pun sebab isyanya awal, kita pun berhentilah awal kan. Sebab apa? Makanan sekejap lagi orang balik, semua boleh makan insyaAllah kalau ada tapi ada kot di sini, selalu ada. Sedangkan menurut riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan kiamat dibangkitkan seperti kedua-dua belah jari ini. Dekatnya hari kiamat dibandingkan masa lalu. Menurut riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innama ajalukum fi ajalin man qala minal umma ma baina salati asri ila al-maghrib asy-syamsi wa innama masalukum wa masalul yahudi wan nasara. Sesungguhnya ketentuan umur bagi kamu dibandingkan ketentuan umur untuk umat-umat terdahulu sebelum kamu adalah seperti jarak waktu asar dan terbenamnya matahari, dan perumpamaan antara kamu dengan umat Yahudi dan Nasrani. Tu kan, umur kita dengan umat-umat dulu. Nabi tak kata pun umur kita ni, umat Nabi Muhammad ni, daripada subuh nak pergi zuhur dah, asar nak pergi maghrib kan. Berapa lama sangat? Tak lama pun. Mana kata jarak tu tak lama lah kan. Walaupun umat Nabi Muhammad SAW ni, Nabi kata umat aku ni habis kuat 60 ke 70 lah. Tapi kadang-kadang Allah SWT lanjutkan jugalah. Ada sampai boleh cecah 80, boleh cecah 90 kan. Tu sebab apa? Satu istidraj kan. Kalau yang Allah nak pilih-pilih ni 70 lebih habis, 80 habis. Kalau ada melebih 80 tu, masih lagi tangga masjid pun tak ada. Jauh tuan. Dan dia akan berkata apa? Aku tak semayang pun rezeki aku banyak, cakap pun pandai, tak nyanyuk. Tu sampai makam tu tuan-tuan habis.
Tu yang takut tu. Tapi alhamdulillah lah kita ni muda-muda lagi lah kan. Sebab apa? Bukan majlis fatwa baru ni keluar. Majlis apa? Dia keluar apa? Umur manusia ni 80 tu baru umur apa? Dia tak panggil tua, dia panggil matang. Tu 80. Mana 60 tu muda lagi lah. Boleh dah tambah apa-apa kan, kot nak perlu. Kan cerita dia macam tu. 60 pun kuat lagi tuan-tuan. Tuan-tuan bayang tengok kan, Jais buat undang-undang apa sekarang ni, AJK 2 penggal tak boleh, pada nazir lah, ataupun pengurusi 2 penggal tak boleh kan. Imam sampai 65 je tuan-tuan. Imam 70 pun baca sedap lagi kan. Imam sekarang ni 70 baca sedap lagi. 60 dia suruh pencen dah. Habis orang tua tu nak buat apa? Orang tua tu pula, orang lama tu nak buat apa? Kat rumah 65 dan nak ganti isteri tak ada. Kan, bagi bila lanjut lah sikit sampai 70 ke kan. Kan sekarang ni lah nak jadi, nak cari imam dah lah susah kan. Habis. Seterusnya dalam hadis yang panjang, terjadinya kiamat benar-benar telah dekat. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, orang-orang Badui itu kalau datang kepada Rasulullah SAW, mereka bertanya tentang kiamat. Baginda SAW melihat kepada salah seorang yang termuda di antara mereka, lalu bersabda, in ya'ish hadza lam yudrikuh al-haramu qamat alaikum sa'atukum. Jika orang ini berumur panjang, belum lagi dia tua, maka kiamat kamu sekalian pun terjadi. Tu. Kalau kita Allah panjangkan umur pun asal-asal tak sempat je lah kan. Kalau Allah ikut sikun dia lah, berlakunya 10 perkara-perkara fitnah besar ni kan, daripada nombor 1 sampai nombor 7 tu mungkin kita boleh ada lah kan. 8, 9, 10 tu tak ada. Itu masa tu 8, 9, 10 tu orang tak ada lah. Orang tak sebut dah, tak kenal pun Allah ni ke Muhammad. Tanya Muhammad, dia kata Muhammad mana yang jual kapet tu ke. Habis cerita lah masa tu berlakulah kiamat kan. Maka merudumlah habis semua. Maka baginda SAW melihat kepada salah seorang yang termuda di antara mereka, lalu bersabda, jika orang ini berumur panjang, belum lagi dia tua, maka kiamat kamu sekalian pun terjadi. Tu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim sendiri. Menurut riwayat Muslim yang lain pula dari Anas bin Malik, bahawa seorang bertanya kepada Rasulullah, bilakah kiamat akan terjadi? Pada waktu itu di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki dari kalangan kaum Ansar bernama Muhammad Jua. Rasulullah SAW bersabda, in ya'ish hazal ghulamun fa asa an la yudrikuhu al-haramu hatta taqum as-sa'ah. Jika anak lelaki ini berumur panjang, barangkali belum lagi dia tua, maka kiamat pun telah terjadi. Tu kata Nabi. Nabi ni senang aja perumpamaan dia kan. Kadang-kadang ada orang Badui tanya dia, kiamat ni bila berlaku ya Muhammad? Nabi buat reverse psychology. Nabi tak jawab, Nabi tanya dia, apa persediaan untuk kamu, daripada kamu untuk hari kiamat? Nak jawab apa tuan-tuan? Macam kita lah manusia ni berimpun di padang mahsyar. Allah tanya kan, bagaimana kamu habiskan nafas kamu ketika mana hidup kat dunia Allah? Nafas yang Allah bagi tu, kita sedut dan kita hembus itu, Allah akan tanya balik nikmat tu. Kita nak jawab apa tuan-tuan depan yang mencipta nafas tu? Nak cerita apa kat Tuhan? Tuan-tuan tak apalah, bolehlah jawab. Kebanyakan kami habiskan dalam majlis-majlis ilmu. Okey lah kan. Orang yang tak datang, dia nak cerita macam tu, dia tak malu kat Allah. Allahu Akbar tuan-tuan. Tengok mutakin ni tuan-tuan, berapa ramai manusia tak malu kat Allah pun. Tak malu lah, tak ada segan silu lah, tak berasa bahasanya Allah tu sedang melihat dia. Allah kata apa? Wa ma tasyu, aku yang
mengatur kehidupan ni. Aku buat dia macam ni, hari ni dah nak jadi macam ni, hari ni dah jadi macam ni. Tu pun dia tak teringat lagi. Mujuk lah tu, bukan mujuk lah. Memang Allah dah pilih kita untuk ingat dia. Syukur banyak-banyak. Kan? Habis. Bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW terjadinya kiamat. Nabi SAW terdiam. Kemudian baginda melihat seorang lelaki dari Suna'ah yang ada di hadapannya, maka sabdanya, jika anak lelaki ini berumur panjang, belum lagi dia sampai tua, maka kiamat pun terjadilah. Anas bin Malik berkata, anak lelaki itu umurnya sebaya denganku waktu itu. Anas bin Malik pun muda, tuan-tuan, umur 10 tahun. Dan ketika mana wafatnya Rasulullah SAW, dia berumur 20 tahun. Tapi ilmunya Masya Allah, kan? Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, semua muda-muda ketika mana Rasulullah meninggal, wafat, kan? Abdullah bin Umar punya hebat, tuan-tuan muslimin muslimat, kan? Dia buat umrah berapa kali? 1000 kali umrah. Yalah, mungkin lah dia duduk sana. Haji 68 kali haji. Bukan haji dam, tuan-tuan. Ni haji betul kan? Tu 68. Beramal ni, apa yang Rasulullah suruh dia buat, dia buat. Satu hari Rasulullah sebelum melelakkan mata di rumah Hafsah. Hafsah ni kakak kepada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Hafsah, Nabi kata apa? Wahai Hafsah, adik hang tu Dolah tu, Abdullah tu, baik dia. Tapi kalaulah dia tiap-tiap malam dia solat tahajud, lagi dia lebih baik. Tu dia akan jadi ahli syurga. Besar pun besok pagi mangkit pergi jumpa adik dia. Dia kata, lah macam malam tadi kakak tidur dengan abang Mat hang lah, dengan Rasulullah. Tuan-tuan, isteri Rasulullah takkan kata abang Mat punya, kan? Abang Mat ni yang wakil kota raja je, contoh, kan? Rasulullah SAW bersabda kepada kakak, dia kata, adik ni baik dah di sisi pandangan Rasulullah. Rasulullah pandang, tuan-tuan, bukan ketua kampung. Adik ni bagus dah, tapi dia kata kalau nak bagus lagi, solat tahajud malam jangan tinggal. Abdullah bin Umar ni dengar tu, tuan-tuan, ya Allah, tak tinggal sampailah dia wafat. Dia wafat ketika umur berapa tahun? 86 tahun. Tu. Anas bin Malik umur berapa tahun wafat? 100 lebih tahun. Anak berapa orang? 99 orang. Isteri tidak dinyatakan berapa orang. 99. Kita orang biasa ni, tuan-tuan, kalau satu ibu boleh pergi 18 ya, satu ibu. Tu pun lari malam lah ibu tu pun, kan? Mengelak. Ada yang Januari dapat 1, Disember dapat 1. Tu memang produktif betul tu. 18. Tuan-tuan pernah jemput Ustaz Badul Hisham tu. Dia 17 anak, satu ibu. Oh ya Allah, dia train anak dia betul-betul Islam. Rumah TV pun tak ada. Tu kan. Jadi dia banyak anak perempuan. Kalau tuan-tuan nak jadikan dia pak mentor, boleh kan? Dia pun pernah tawak kat saya sekali, kan? Saya kata tak Syekh, kita kawan tak boleh, kan? Tu. Tapi kalau dia nak bagi, apa salah dah, kan? Habis. Muslim meriwayatkan, Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang anak lelaki Al-Mughirah bin Syu'bah, dia sebaya dengan aku, kata Anas. Maka bersabdalah Nabi SAW, jika anak ini berumur panjang, belum lagi dia sampai tua, maka kiamat pun terjadilah. Nabi tu perumpamaan banyak Nabi bagi supaya minda ni tu terbuka. Riwayat tersebut di atas semuanya menunjukkan betapa sering soal bila datangnya kiamat itu ditanyakan, dan selalu jawapan seperti itu. Namun demikian, yang dimaksudkan bukanlah berarti Rasulullah SAW menentukan waktunya kiamat kubra itu sampai anak tersebut betul-betul tua. Itu bukanlah kata Rasulullah bagi spesifik time tu. Kalau Rasulullah kata by the year of 2000
60, tak, Rasulullah tak bagi tu, kan? Sebab Rasulullah bukan peramal dah, dia bagi mengikut fakta. Tu. Jadi dia tak sebut angka. Kalau sebut angka tu macam-macam lah orang boleh buat, kan? Jadi orang putih buat filem Doomsday 2012. Dia kata kiamat dulu berlaku 2012 lah. Tak, jadi dia tengok macam mana. At least tuan-tuan, filem orang putih ni ada yang menjurus kepada menghina Islam pun ada, memurtadkan orang Islam pun ada. Tu filem, kesan filem tu. Ada filem yang mengajar Ten Commandment, macam mana teknik dia buat Nabi Musa AS boleh belah laut tu. Itu patut pengarah kita pergi belajar. Ni pergi belajar filem hantu pun nama pun tak komersial langsung. Hantu bonceng, ada ke hantu bonceng, kan? Hantu pucuk pisang, apa kan? Aduh. Waktu mari mak kilau, apa yang mak kilau buat hampa tak beramal pun. Duk yak-yik dah tengah jalan, tak kena juga. Tak boleh bagi kesan. Filem yang boleh bagi kesan siapa? Tu wali filem tu, Tan Sri P. Ramlee tu. Filem yang dia buat dulu tu tahun 60-an 50-an. Dulu kita tengok masa kita sekolah. Sekarang kita dah jadi Tok Wan, kita tengok dengan cucu tu. Cucu pun boleh gelak, bukan zaman dia. Mana kesan. Cerita, bila cerita apa pun semua ada pengajaran. Semusang berjanggutnya, keluarga 69-nya, ibu tiriku, semua ada. Kan? Filem kasta-kasta semua ada. Kan? 40 penyamun semua ada. Kan? Jadi itu filem datang kesan dia tu. Habis. Akan tetapi umur yang ditetapkan untuk generasi mereka secara umumnya takkan sampai waktu tuanya anak tersebut. Adapun soal bilakah datangnya kiamat kubra, tetap seperti yang telah dinyatakan dalam hadis terdahulu, kan? Yakni tas'aluni anis sa'ati wa innama ilmuha indallah wa uqsimu billah ma 'alal ard min nafsin manfusatin ta'ti 'alaiha mi'atu sanatin. Kamu sekalian bertanya kepadaku tentang kiamat. Sesungguhnya pengetahuan mengenai kiamat hanya dia di sisi Allah. Dan aku bersumpah demi Allah, tidak ada di muka bumi ini seorang yang diberi kesempatan bernafas pada hari ini kemudian akan mengalami 100 tahun lagi. Tu kata Nabi Muhammad SAW. Dia kata apa? Tidak ada di muka bumi ini seorang yang diberi kesempatan pada hari ini. Mana kata yang hidup sekarang lah. Cicit kita agak piut kita tak tahu ni yang ada sekarang ni. Tak lepi pun tak lepi, 100 pun tak tergagah, kan? Tak pula sekarang ni penyakit macam-macam, kan? Dulu masa kita sekolah kecil tu tak ada pun orang kata apa, sindrom Tom Yam ni tak ada, kan? Fenomena Tom Yam ni tak ada. Sekarang ni sejengkai satu kedai Tom Yam, kan? Tu tiap-tiap malam tu penuh. Kau dekat Meru tu tuan-tuan, Allahu Akbar, kedai Tom Yam ni macam fanfare. Kadang-kadang kita tengok duit tu banyak bil lebih, no? Punya sonok nak makan Tom Yam. Tu yang penyakit dia sikit tu, kan? Tuan-tuan pernah tengok dia masak Tom Yam macam mana? Ajinomoto dia banyak mana dia buruk. Dulu Tok Wan, dulu nenek kita masak tak pakai ajinomoto. Dia pakai apa? Gula dengan garam. Lepas tu disulam sikit dengan selawat Nabi. Kita makan punyalah sedap, kan? Dulu masa kita kecil kita makan juga kepala ikan ni. Seorang nenek kita bagi 5 kepala ikan, 5. Sekarang nak makan 1 kepala ikan, Allahu Akbar, RM70. Tak makan, pakai tak makan. Dulu kita makan kepala ikan apa? Kepala ikan bilik. Tu yang 5 kepala tu. Tu nenek kita bagi. Nak merasa juga, kan? Pernyataan ini dikuatkan lagi dengan hadis riwayat Siti Aisyah, qamat alaikum sa'atukum, telah datang kepadamu kiamatmu. Maksudnya barang siapa meninggal dunia berarti dia sudah boleh disebut mengalami kiamat, kata Siti Aisyah. Tu yang kita sebut tadi tu kiamat kecil tu, kan? Sebab apa? Berlaku saja kiamat kecil tu, habis langsung kita tinggal habis.
Apa yang pernah kita sayang, apa yang pernah kita alami dulu, habis lah. Nak kata kukuk sebagai kenangan pun tak boleh, nak mengimbau dah. Kita pun tak mau mengimbau dah kenangan-kenangan tu. Kita mengharap apa? Mengalir saja pahala saja. Sama juga bila berlaku kiamat yang besar, kiamat kubra tu kan, maka tak ada dah nak teringat, tak ada. Adik-beradik pun kata Nabi Ibrahim kan, tak kenal dah, tak kenal. Adik tak kenal abang, abang tak kenal kakak, kakak tak kenal mak, mak tak kenal suami, pak tak kenal lah. Semua nafsi-nafsi. Boleh kalau gitu tuan. Siapa yang buat jadi macam tu? Allahu Akbar. Allah tu lah. Allah yang menghidupkan manusia dan yang matikan manusia. Kemudian apabila waktu yang ditetapkan untuk dunia itu telah habis, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar kiamat diadakan. Pada waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan semua umat manusia dari sejak generasi yang paling pertama sehingga yang terakhir. Tuh. Ini pernyataan daripada Allah. Aku akan kumpulkan semua manusia yang pernah aku cipta. Mana daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman umat Nabi Muhammad SAW yang lahir hari ni, besok kiamat. Berapa bilion tu? Allahu Akbar, tak tahu nak kata tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad saja sekarang ni ada 7 bilion. Makin tahun makin meningkat tu. Kan? Tu. Yang mati dah. Yang di Bosnia dulu mati tak tahu berapa ribu. Yang di Iraq mati tak tahu berapa juta, dengan Libya-nya, dengan Syria-nya, masya-Allah. Kan? Lepas tu mari pula dengan Covid. Hari-hari mati. Kan? Sampailah akhir ni tak tahu berapa bilion manusia akan merimpun di padang mahsyar itu. Tu. Habis. Bagaimanapun dekatnya kiamat menurut nas Al-Quran, bagaimanapun kiamat itu benar-benar telah dekat dan pasti datang tanpa diragui. Datang secara tiba-tiba, tetapi entah bila datangnya. Tu. Macam mana yang boleh tiba-tiba? Kalau tiupan sangkakala itu berpanjangan, orang boleh lari-lari. Sementara nak habis tu, dia punya pup sampai ujung tu. Ni dah, dia main pup sekali macam tu. Sekali je, bukan kata banyak kali, bukan repeat, sekali je, pum, habis. Dia punya wave tu, gegaran tu lah yang membuatkan bintang luruh, langit ni Allahu Akbar. Manusia ni lari lintang bukang, gunung ni berterbang macam kapas tu. Balik lagi kita ada kapas, ambil kapas, lambung, gulung-gulung lambung. Macam tu lah gunung. Allahu Akbar. Dia punya wave gegaran tu tak tahu sampai mana. Kot dia patah balik ke apa kan tahu. Kan? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu yang menanggung arasy, yang menanggung sangkakala itu, aku melihat sangkakala tu sendiri, aku melihat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam tanduk tu, tanduk yang muncung di tempat peniup tu, kata Nabi, ada di mulut Israfil. Dan aku melihat Israfil itu besarnya, ujung telinga dia nak sampai bau ni 70 tahun punya perjalanan. Kaki dia siap dengan kuda-kuda tu. Yang kanannya depan, yang kirinya belakang. Tu duk tiup macam tu. Yang matanya melihat saja. Allah kata go, tiup, pum, habis. Kan? Mujaklah Israfil ni pun dia tak berapa sangat. Kan? Dia tak ada nafsu. Akal lah Allah bagi, tapi limited version lah. Kalau lah dia ada nafsu, dia berkehendak, maka dia akan kata, ya Allah, lama sungguh aku tanggung ni sangkakala ni, boring lah sikit, tukar jawatan kot. Ataupun dia kata, cuba lah aku nak tengok serviceability dia, cuba tiup sekali tengok. Dia tiup tu bungkus kita terus ya. Memang makan tepung bungkus lah kita. Kan? Kok ada pra kiamat kot, pra sangkakala. Allah tak main pra ni, Allah tak main. Manusia aja main pra Olimpik lah, pra Piala Dunia lah. Allah tak main pra. Mati tak ada pra mati, tak pura-pura mati dah. Kan tu Allah. Jadi di atas dunia ni pra ni mana kata apa, palsu lah. Pura-pura je, tak payah, tak payah main pra. Buat sungguh-sungguh kan tu. Maka Allah berfirman,
iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari dihisap segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Tu tak berasa Al-Anbiya ayat 1 tu. Allah pesan dah. Bila Allah pesan ni? 1400 tahun dulu dah. Dan melalui kitab-kitab yang terdahulu pun Allah cerita dah kepada umat-umat dulu. Yang lebih detailnya Allah cerita kepada Nabi dan umat-umat dia. Alhamdulillah. 1400 tahun dulu Nabi cerita dah. Ni ayat Quran ni. Yang Allah kata apa? Ramai orang yang lalai lagi. Boleh pula kat kita baca yang ni. Allah gerun rasa. Kan? Allah berfirman di ayat yang lain, ata amrullahi fala tasta'jilu. Telah pasti datangnya ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Dah Allah kata jadi, jangan minta segera. Sama juga mati. Setengah tu tuan-tuan, Allahu Akbar, asal sakit aja tak tertanggung dia, minta mati terus. Kadang-kadang kita tengok anak-anak, tengok maknya sakit, Allah teruknya sakit kan? Dia minta doa tu bukan sebab apa, bukan untuk kemuliaan mak dia tu. Dia nak lepaskan tanggungjawab dia. Ya Allah, andai kematian itu baik pada ibuku, maka kau matikanlah dia. Masya Allah. Sebenarnya hampa malas dah nak jaga dia. Sebenarnya selagi ibu tu walaupun sehat, hatta sakit sekalipun, kita jangan mengeluh. Itulah ujian untuk kita diberi oleh Allah. Bukan sebab dosa kita. Dosa tuan-tuan mungkin habis dah ketika itu. Allah nak tinggikan darjat tuan-tuan. Tinggi darjat ni macam mana? Contohlah, tuan-tuan dimasukkan di syurga yang nombor 3. Dengan ujian demi ujian yang tuan-tuan redha di atas ujian itu, maka Allah nak tingkatkan darjat tu, maka ditinggikan darjat syurga tu, jatuh ke nombor 1. Macam kita periksa lah dulu kat sekolah kan? Mak pun tanya, hang ni asyik dapat nombor 25, 30, 35, 40, tu je. Kita pun dengan azam baru meningkat pilih nombor 3. Tu mak kata pasal apa tak dapat nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 1 dengan nombor 2 orang lain ambil dah, yang ada 3 je, saya ambil nombor 3. Kan tu kita tu. Habis satu. Berapa minit lagi? 4 minit lagi. Di ayat yang lain Allah berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kebangkitan, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kebangkitan itu hanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jua. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari kebangkitan itu sudah dekat waktunya. Masih lagi tidak disebut specific time, cuma kata apa? Dekat. How dekat is dekat, tak tahulah kan? Tu kalau kita nak kata dekat esok kot, tidak mustahil kan? Sebab kerja Allah Ta'ala ni, Allah tidak perlu ikut sekuen. Memang Allah kata akan berlaku 10 perkara, Allah tak perlu tu. Tu sebab Allah tidak perlu ikut sekuen untuk nak matikan manusia ni. Tak perlu kena sakit dulu, tak perlu kena tua ranyut baru nak mati dah. Ikut suka dia. Tapi tempoh tu telah ditetapkan lah di Lauh Mahfuz tu. Kita tak tahu. Siapa pun di antara kita yang tak tahu bila tarikh dia, bila specific time, pukul berapa dia nak mati, di mana dia nak mati, hari apa, cara macam mana kan? Tahun berapa bulan, dia tak tahu. Allah jua yang tahu. Kadang-kadang tuan-tuan, ada satu kisah kan? Sahabat saya dah cerita kot. Sahabat saya nak mati. Yang kata, Allah kata apa kan? Ajal itu dia tidak akan berganjak sehari lewat, sesaat cepat ataupun sesaat lambat dah kan? Satu hari sahabat saya ni pergi cuti nak buat persediaan anak dia walimah. Dia cuti hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad kan? Dia pun clear apa rumah apa semua, nak pergi bersih lah, nak terima bisan, terima menantu. Hari Khamis
Hari Jumaat tu dia sakit. Sakit dia berasa bini dia kata dia mengadu, dia macam nak mati. Dia kata rasa-rasa tak ada. Dia beritahu rasa-rasa dia tak ada dah. Kan? Beritahu kat bini dia. Tapi dia doa kat Allah. Ya Allah, ya Tuhan, andai kata hari ni tarikh aku mati dengan doa kan, dan tawasul aku kepada amalan-amalan aku yang baik, tolong panjangkan usia aku sampailah habis majlis walimah. Makbul tuan-tuan, makbul. Habis walimah dia hari Sabtu, hari Ahad lepas breakfast, kebetulan member pun datang. Dengar kata semalam sakit, dia datang. Tengah breakfast dia cerita, dia sebenarnya hari Jumaat tu dah rasa, dia minta doa apa semua. Pukul 9.30 dia beritahu dekat bini dia nak rehat sat. Letih semalam. Rehat tu rehat habis. Allahu Akbar tu. Mana kata dia sempat lah tuan-tuan, nak kata apa pun kat Allah, nak minta apa pun, nak suruh Allah ampunkan seluruh dosa dia daripada A sampai Z pun, masa tu Allah terima lah. Sebab Allah kata apa? Sebelum nyawa hang sampai sini ya, minta lah. Sempat kita tak tahu. Jadi harapan, dengan penuh harapan Nabi Muhammad SAW ajak kita nak tidur sekali lagi, ambillah air uduk tu, kemudiannya baca 3 kul syahadah doa kan, syahadatan. Kok besok pagi kita tak ada kan, tu walaupun besok hari Isnin. Wallahu alam. Tak bagi laluan kepada azan. Kemudian kita sambung dengan doa lah, insya-Allah. تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
Kita kasih sambung sikit. Allah SWT berfirman yang bermaksud, seorang telah meminta didatangkan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir. Azab itu yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Ia datang dari Allah SWT yang mempunyai tempat-tempat naik. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Sehari itu malaikat, jarak 50,000 tahun tu. Malaikat tu sekali ya, tup, kita sebut Jibril sampai dah. Nabi sebut yang mana Jibril pun sampai dah. Tu lajunya pergerakan malaikat tu. Kemudiannya maka bersabarlah dengan kesabaran yang baik, sesungguhnya mereka memandang sesaat itu jauh ataupun mustahil, sedang kami memandangnya dekat dan pasti terjadi. Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang pun teman akrab yang bertanya akan temannya, padahal mereka saling melihat. Orang kafir menginginkan andaikan dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Tu tak kenal kawan dah. Yang pernah dulu rakan karib ni, bukan kata dalam grup WhatsApp nak, memang rakan karib sungguh, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, 1U apa semua tu, punyalah akrab, tak mengaku dah kawan. Tu Allah berfirman lagi, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, telah dekat datangnya saat itu dan bulan pun telah terbelah. Dulu dah terbelah dah sekali, lagi dekat nah. Maka Allah berfirman lagi, wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'a minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasira allazina kazzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu Allah SWT mengumpulkan mereka. Pada hari itu terasa seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di dunia kecuali sesaat saja pada waktu siang harinya. Sebab apa? Berlakunya kiamat masa kita hidup kat dunia ni, katalah kita hidup 60 tahun, waktu akhirat berapa? 1 jam 30 minit saja. Jadi macam mana manusia kata, manusia tak kata sat je kita duduk kat dunia ni, satnya bukan sat lekuk, sat sepik ke sat diamond, tak, sekejap saja. Tu bayang tengoklah tuan-tuan, kalau duduk dalam neraka tu 1000 tahun waktu akhirat, tak tahulah tuan-tuan. Masya Allah, oh ya Allah, takut dengar kata kan. Tu sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustai pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan mereka tidak mendapat petunjuk. Tuan-tuan, sebab apa yang Allah cipta kita ni, ada hari kiamat ni, boleh berhimpun kat padang mahsyar apa semua tu kan. Kita hanya khususnya orang yang beriman ni, yang percaya Allah Ta'ala tu. Yang dulu ni, ketika mana kita dalam alam arwah dulu, dalam roh dulu, kita pernah tengok dah Allah ni, semua manusia pernah tengok, tapi disebabkan masa tu terlalu lama, maka lupa. Siapa yang bagi lupa tu?
Allah Ta'ala. Dia tak bagi manusia ni imagine akal yang cerdik ni boleh bayang, tak boleh nak bayang. Allah ni tak boleh nak bayang. Hatta Nabi Muhammad SAW dah masuk syurga dah. Masuk syurga dah. Pun Nabi turun ke dunia ni, Allah lupakan sikit. Nabi kata apa, aku nak cerita habis-habis pun aku tak apa nak ingat lah. Kan? Sebab terlalu indahnya. Tu terlalu indahnya syurga ni. Mata aku yang melihat ni, telinga aku yang mendengar suasana dan syurga tu, punyalah indah. How indah is indah, I cannot explain. Tu lebih kurang tu Nabi kata macam tu. Tapi Nabi mampulah orang kata memperindahkan segala kata-kata ni tu, yang boleh membuatkan sahabat-sahabat ni meleleh-lelong dengar Allah cantiknya syurga. Semua yang teringin nak masuk syurga. Kita pun ada juga ustaz-ustaz yang boleh cerita buat syurga macam tu, kan? Tapi berapa ramai yang meleleh-lelong kalau cerita artis, kan? Meleleh-lelong tu. Jadi tu Nabi pun pernah tengok masuk neraka tu during Mi'raj, Isra Mi'raj. Nabi kata aku tengok kena seksa ni macam ni. Aku pun tak tahu nak cerita. Yang Nabi tahu, Allah bagi tahu aku 70,000 jenis seksaan. 70,000. Kau tuan-tuan pergi ke Kemboja, tuan-tuan melawat Museum Pol Pot, bagaimana dia menyeksa rakyat-rakyat Kemboja yang cerdik-cerdik pandai ni. Pol Pot ni kalau dia tahu ketua rumah tu profesor, dia akan hanyam dia daripada ketua rumah sampai ke cicit, dia akan bunuh. Dia tak mau generasi orang pandai ni pada dia. Tu kan, tuan-tuan boleh tengok lah dalam museum tu. Dulu zaman saya pergi 93 tu dengan United Nations, percuma lagi. Baru ni saya pergi kena duit lah. Macam-macam yang ada duduk tu, dia germit ni, dia deri daripada belakang ni, tembus sini. Lepas tu bukan dia bunuh, dia biar tu, seksa. Lepas tu tidur atas katil besi tu, elektrik kita tu, Allahu Akbar, kan? Dia palam sini, Allahu Akbar tu. Lepas tu dia ada satu tempat dia panggil apa, yang tengkorak dekat berjuta tengkorak tu dia tanam. Bila dia mati tuan-tuan, Allah hina dia. Mayatnya dibakar, bukan masuk dalam insinerator dah. Orang pakai kayu tu apa, kerusi buruk, tilam-tilam buruk orang buat sebagai bahan bakaran dia. Itu di dunia umur tu yang kita nampak tu. Dia dengan Allah tak tahu lah tuan. Membunuh jiwa ni tuan-tuan, membunuh jiwa ni Allah tak kira hang kafir ke, hang muslim ke, hang bunuh manusia yang pencipta, hang sendiri ambil hukuman itu. Hang bunuh, aku akan bantai hang balik. Yang layak membunuh ni aku je, kata Allah, bukan kata manusia. Asal dia nama makhluk, kita tak boleh nak simply bunuh dia, ada kan? Simply nak mencederakan dia, ada. Allah jua yang punya kuasa, kan? Sebab Allah nak cerita apa? Tu Allah ni nak suruh kita berhimpun kat padang mahsyar ni sebab apa? Kan? Allah sebenarnya nak introduce diri dia. Yang selama ni kita duk percaya, kita memang percaya lah, dengan segala amalan-amalan ditimbang, segala mizan apa semua tu, apa yang dia cerita. Dan Allah nak menyatakan bahasanya, ni lah aku, ni kerja aku, anak kenal aku ni. Jadi orang beriman masa tu, tu tak tahulah cara macam mana, tetapi nikmat yang paling besar sekali di dalam syurga itu, kan? Nabi cerita, ni syurga yang nombor 7 ni, level 7 ni, kan? Kalau hotel tu level makin tinggi, macam penthouse ni makin tinggi makin mahal. Syurga nombor 1 tu tinggi ya, Firdaus, sampai nombor 7. Ada yang duduk nombor 4 ni, nombor 4, kan? Dengan penuh nikmat dah, kata Nabi, nikmat yang tak tahu nak sebut lah, nikmat dia punya hebatnya nikmat. Maka Allah kata apa? Wahai manusia, ndak ada lagi aku tunjuk ke hamba, aku bagi hamba satu nikmat yang lagi hebat
pada yang hangpa dapat ni dah. Ahli syurga tu kata apa? Ada lagi ke? Tu punya tak habis nikmat dia tu kan. Maka Allah pun kata, kamu lihatlah di ufuk timur sana dan syurga tu, kejap lagi kamu akan lihat apa dia. Rupanya melihat wajah Allah ni lah satu nikmat yang tidak ada nikmat melainkan nikmat, semata-mata nikmat. Tu yang Allah hendak kita mati tu kan. Allah nak menggembirakan kita tu. Allahu Akbar. Padahal di sisi Allah apalah sangat kita ni, tapi tu yang kata Allah tu kan. Walaupun kita ni tak apa, tapi Allah nak menyatakan itulah Allah. Berbeza dengan segala makhluk. Makhluk ni dia kenal orang, dia nak bagi nikmat pun ada level-level dia. Hang aku ni, tapi Allah dah kan. Serendah-rendah martabat manusia tu Bilal Ibn Rabah tu kan, daripada hamba abdi, kulit dah lah gelap tu, Allah bagi nikmat. Allahu Akbar. Kita ni Melayu ni yang kulit sawo matang ni, yang beramal kepada Allah tu bukanlah lama sangat pun, tapi dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan dan keyakinan, Allah reward kita. Allahu Akbar. Reward yang tidak pernah habis dan tidak habis, melainkan tidak habis, melainkan tidak habis ya. Jadi itu yang kita duk buat tu. Itu sebabnya makin lama kita melakukan amal ibadat tu, makin tinggi dia punya perbezaan dan makam dia tu. Dulu mungkin kita beramal, kita solat ni, kalau orang tanya sebab apa solat, tak solat macam mana masuk syurga tu matlamat dia. Tapi sekarang sebab yang memperkenalkan diri dia tu, memperkenalkan syurga tu Allah, maka kita menjurus kepada Allah pula. Sebab apa ni? Wa ma qalatu jinna wal insa illa liya'budun. Kita pun siap dengan ayat Quran sekali tu. Makam tu Allah bagi. Makin lama tuan-tuan, makin itu sebab orang-orang beriman ni, besok kita ni makin lama makin khunuk, makin menunduk. Orang iman ni lama-lama kita pun malas nak bercakap. Orang tanya sepatah, dia jawab sepatah. No. Dulu belum orang tanya lagi kita ada jawab dah. Punyanya kita ni pemidato terbaik lah tuan. Lama-lama tuan-tuan habis kan. Kita tengok macam mana Muhammad Ali, Cassius Clay kan, Muhammad Ali. Allahu Akbar. Masa muda dia tuan-tuan, Allahu Akbar, the best boxing ever tu. Tak boleh lawan lah sekarang-sekarang ni. Sekarang ni lawan semua tak duit. Dulu seni tinju tu, kita boleh syok tengok kan. Jadi akhir sekali Allah buat dia macam mana, dah tak banyak cakap, semua ingat Allah. Allah dalam poket dia sentiasa ada lighter. Kalau setan ni cucuk dia, suruh kata orang ke, suruh nak minum ke, dia akan bakar tangan dia. Dia kata apa, kalau api lighter ni pun tak boleh aku stand, aku tahan, macam manalah aku besok nak masuk neraka. Tak idea dia kan. Jadi kita pun boleh bawa lighter. Tuan-tuan siapa nak isap rokok, boleh kita bagi pinjam kan, bagi dia cepat mati lagi. Tapi orang isap rokok ni untung dia kan, rambut dia tidak akan beruban. Macam mana nak beruban, mati muda tu kan. Lebih bukanlah orang di sini, orang tempat lain. Orang sini pun lebih kurang tu lah. Wallahu a'lam. Ada apa-apa tuan-tuan nak tanya? Tuan-tuan tak tanya kan? Kita sudahilah dengan tasbih kafarah dan surah wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi khusr allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bihaqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammad ya rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kefahaman tentang ilmu yang dipelajari ya Allah. Jadikan segala ilmu itu untuk jadikan kami sebagai bekal ya Allah, untuk kami mengamalkan ya Allah, untuk kami bawa menghadap-Mu ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah. Matikanlah kami dan masukkanlah kami dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.